أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وبكلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Oh, saya belum makan lagi. Nanti nak belanja, terima kasih. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan pada pagi ini, pagi Jumaat, hari yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada di Muslim Rivet Camp Perlis pada kali ini. Ini merupakan program julung kali, program pertama yang dilaksanakan sebagai kesinambungan kepada program-program pertemuan-pertemuan kita sebelum daripada ini. Terima kasih dan selamat datang ke, kami tak kata Perlis tau di sini, kami kata Perlis. Selamat datang ke Perlis, selamat datang ke Perlis, dan insya-Allah kita doakan supaya program kita ini mendapat kebaikannya dan insya-Allah akan berjaya sehingga ke akhirnya mendapat kebaikan, datang dengan kebaikan, balik juga dengan kebaikan, membawa sesuatu daripada program pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni berada pada waktu pagi, yang mana waktu pagi ni antara waktu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk kita berdoa, memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hari pada waktu-waktu seperti ini, waktu yang kita nak kena ingat Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Apatah lagi setelah selesai daripada solat subuh, waktu solat yang sangat berat, sangat susah dan sukar untuk dilakukan. Ya, bukan senang untuk nak datang. Sebab itu ada hadis yang menyebutkan siapa yang salat subuh, man salla al-fajr, siapa yang semayang pada waktu fajar, iaitu ai fi jama'atin, iaitu dia salat pada waktu fajar ini, waktu subuh ini, fi jama'atin, maksudnya dia semayang secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia berada di bawah pemeliharaan ataupun jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita dianjurkan untuk menyebutkan beberapa zikir. Antara zikir yang mungkin elok juga saya sebut, yang tadi kita dah nyatakan ataupun kita dah sebut di awal daripada pertemuan kita, walaupun tuan-tuan dengar tak dengar ni, saya tak sure pasal kita ada masalah teknikal sikit, tapi tak apalah, kita sebut sikit. Cuba kita sebut sama-sama zikir ini. Asbahna wa asbahal mulk lillah la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Pernah dengar kan? Cakap pernah dengar lah tu kan. Apa maksud sebutan doa ini? Kita dianjurkan untuk sebut asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita berada pada waktu pagi ataupun kita berpagi-pagian, kita bangun pagi, dan bukan kita saja yang bangun pagi, wa asbahal mulk, dan telah bangun pagi kekuasaannya, semua yang diciptakan oleh Allah juga bangun pada waktu ini, waktu pagi ini. Kita bangun, kita berada pada waktu pagi, yang lain juga berada pada waktu pagi. Apa lagi selain daripada manusia ni yang berpagi-pagian, yang bangun pagi, apa lagi? Ya? Burung, apa lagi? Ayam, kucing, macam-macam lah kan. Telah bangun pagi. Bukan kita saja yang bangun pagi, semua.
lillah. Kita bangun pagi itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak kena sematkan dalam diri kita. Kita kena ingat, kita berada pada waktu pagi, kita bangun pagi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini diajar kita untuk kita ingat, seolah-olah sebagai pembaharuan dalam diri kita, sebagai ingatan kepada diri kita. Sesuailah kita pun berada pada waktu duha ni. Inilah saatnya yang elok kita fikir, yang elok kita ingatkan, kita bangun ini kerana Allah, lillah, kerana Allah SWT. Walhamdulillah, oleh kerana kita bangun pada waktu pagi itu kerana Allah, maka kita juga kena ingat, kita kena memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi la syarikalah. Kita disuruh untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena ingat. Memang sebagai orang Islam kita kena ingat, ya. Kita kena ingat kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang Islam yang diberikan hidayah Islam ini, kita juga kena tahu bila kita puji Allah Subhanahu wa taala, inilah antara ibadah yang sangat besar. Sebab puji Allah ini memenuhi akan neraca timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah ni akan memenuhi neraca timbangannya. Kemudian apa lagi kita disuruh sebut? Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita berkembang, kita berjalan dalam hidup kita ni, kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita faham zikir ini, kita tahu bahwasanya kita dalam hidup kita ni, apa yang kita keluar daripada rumah kita ni, kita keluar masing-masing mungkin pada waktu pagi lah dengan sibuk kita. Macam tuan-tuan yang ada tak yang daripada KL sini ada? Orang KL angkat tangan sikit nak tengok. Oh, ramai orang KL Orang Selangor ada, Selangor ada. Oh, ramai juga Selangor. Orang mana lagi ya? Melaka ada, Melaka. Oh, semua negeri ada. Orang Negeri Sembilan ada. Orang lelaki tak ada Negeri Sembilan, perempuan je. Oh. Lepas tu negeri mana? Johor ada, Johor. Oh, Johor pun ada. Mana lagi? Perak, ada orang Perak. Perak. Mana lagi? Negeri mana lagi? Pahang ada. Oh, saya belum tak sampai. Dia sebab dia kat Borneo, dia belum sampai. Pahang ada. Terengganu ada. Kelantan. Oh, Kelantan. Sabah ada. Oh, ramai Sabah. Sabah naik apa datang ni? Berenang. Sarawak ada. Oh, ramai Sarawak. Okey. Kamek bukan orang Sarawak. Okey, jatuh tangan. Kita tahu kita berkembang, kita bergerak dalam hidup kita. Kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Ini yang kita kena ingat sebagai orang Islam. Kita kena ingat kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita sebut asbahna ala fitratil Islam. Yang ni boleh sebut sama-sama. Sebut asbahna ala fitratil Islam. Kita berpagi-pagian ini juga, saudara dan saudara sekalian, di atas fitrah Islam. Bila kita bangun pagi, kita juga kena ingat kita ini bangun pagi di atas fitrah kita beragama, fitrah kita dengan agama Islam. Wa bi kalimatil ikhlas. Sebut wa bi kalimati al-ikhlas. Kita bangun pagi dengan ungkapan yang jelas, dengan kalimat yang jelas, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ya, kita bangun pagi ini wa bi kalimatil ikhlas, dengan kata-kata yang jelas, yang tidak ada kata-kata yang lebih tinggi daripada kata-kata itu, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Wa bi kalimatil ikhlas wa ala dinina. Sebut wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kita juga bangun pagi di atas apa? Dinina nabiyina, di atas agama kami, nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun pagi ini di atas agama baginda Nabi. Sebab Nabi ajarkan kita, Nabi telah mewariskan agama ini kepada kita. Tuan-tuan tahu kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-anbiya innal anbiya la yurithuna. Para anbiya ini tidak mewariskan kepada kita walaupun apa? Dinaran wala dirhaman. Tidak mewariskan kita walaupun satu dinar, walaupun satu dirham. Nabi-nabi tak wariskan harta kepada kita. Nabi-nabi wariskan apa? Ilmu dan juga hidayah. Yang kita lah nak kena menjadi penerus kepada warisan tersebut. Okey. Dan kita juga bangun pagi wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Dan kita juga bangun pagi di atas agama baginda Nabi Allah Ibrahim. Sebab bukan kita yang memulakan agama tauhid ini, bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulakan agama tauhid. Kita baru saja selesai perayaan, bukan tak selesai, kira masih lagi dalam suasana itu. Kita baru saja menyambut hari raya Aidil Adha. Apa kisah Nabi yang sering dikaitkan dengan hari raya Aidil Adha ni? Nabi apa? Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim bapaknya alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim telah memulakan dengan apa? Dengan satu asas kepada hidup kita ni. Selain daripada Nabi Allah Adam AS sebagai Nabi dan juga Rasul, Nabi Allah Ibrahim ini selalu dinisbahkan kepada agama Tauhid, agama Hanifah, agama yang bersih ini, agama yang benar ini, selalu dinisbahkan kepada baginda Nabi Allah Ibrahim AS. Betul tak? Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang memulakan agama ini, bukan Nabi kita. Apatah lagi kita, bukan kita yang memulakan agama ini, bukan kita yang mula menjadi orang Islam, bukan kita. Tetapi Nabi-Nabi terdahulu telah memulakan perjuangan dakwah, mengajak manusia kembali kepada agama yang sebenarnya. Semua Nabi mengajakkan manusia untuk kembali kepada agama Tauhid, agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kulah kita rasa susahnya kita menjadi umat akhir zaman yang terakhir ini. Memang betul. Sebab Nabi SAW sebut, ya'ti 'alan nas zamanun. Nabi kata akan sampai kepada umat, kepada manusia satu zaman, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi, orang yang menggenggam agamanya, kal qabidi 'ala al-jumar, seperti mana orang yang menggenggam bara api. Pernah pegang bara api tak? Tak pernah pegang bara api? Bara rokok pernah pegang? Ha? Pernah? Yang belakang pernah pegang bara rokok? Oh, tak pernah lagi lah. Okey. Bara rokok ni kalau lah kena, panas ke tak? Oh, panas lah juga kan. Kalau tak berlubang lah baju, betul tak? Kita pegang-pegang ngantuk, jatuh, kena dekat baju kita, berlubang baju. Betul? Macam sebahagian rokok tu, dia rokok apa yang selalu berlubang baju ni, tahu? Oh, tahu. Saya tak boleh sebut, nanti nampak macam promosi rokok tu pula. Maksudnya ada rokok yang macam tu kan. So kalaulah kita nak sebut bara pun tak juga. Kalaulah debu rokok yang masih lagi merah itu pun sakit, nak genggam bara api ni juga sakit. Tuan-tuan pernah buat barbecue tak? Pernah? Tak pernah? Pernah kot. Biasanya kalau program-program yang macam ni mungkin tak ada kot Ustaz Faizi. Malam ni ada barbecue? Ada barbecue tak malam ni? Ada? Oh, tak ada kot. Selalu tuan-tuan pergi mana-mana camp dia ada barbecue. Tapi Muslim River Camp tak ada barbecue. Jangan lagi tuan-tuan kata tak ada barbecue pun tak cukup syarat dan rukun camp. Memang tak ada. Katalah tuan-tuan pergi, tuan-tuan tahu kan, nak menggenggam bara api satu benda yang panas. Tapi
Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'ala al-jumar. Akan sampai saat kepada manusia yang masa itu orang yang genggam agamanya adalah umpama orang yang genggam bara api. Maknanya satu benda yang susah dan sukar. Susah ni. Nak memegang agama bukan satu benda yang senang. Ianya susah, ianya sukar, payah nak menggenggam agama. Nak bangun pagi, nak solat subuh pun susah, betul tak? Senang ke? Ada orang dia sadur badan dia, dia boleh angkat besi berkilo-kilo. Tapi dia bila nak kena angkat selimut dia susah. Kan? Macam-macam orang ni. Susah nak melaksanakan agama, melaksanakan tuntutan agama susah. Apatah lagi nak melaksanakan kerja agama berdakwah, lebih-lebih lagi susah. It's not easy. Dia bukan satu benda yang senang untuk melaksanakan tugas agama ini. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara dan saudari yang saya muliakan, walaupun ianya susah, kita kena ingat bukan kita yang memulakan kerja ini. Dan even kita bukan golongan pertama yang kita boleh kata menjadi mu'allaf. Kita bukan golongan pertama yang masuk Islam, tidak. Bukan kita. No, nabi-nabi terdahulu telah pelbagai cabaran yang telah dihadapi oleh mereka. Sebab itu bila kita sebut zikir ini, kita tahu bukan kita yang susah, orang lain pun susah juga. Contohnya bagaimana baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan satu perintah yang tak terjangkau oleh akal kita. Seorang Nabi yang sayang kepada anak dia, yang dah kahwin ni, dia tahu macam mana sayangnya kepada anak dia. Dia sanggup anak dia, contohnya ibu-ibu ni, dia sanggup dirinya berlapar, tapi dia tak sanggup untuk melihat anaknya berlapar. Lapar tau, orang boleh kata lapak. Tahu lapak? Macam saya tengah lapak ni lah. Ibu-ibu dia tak sanggup anak dia lapak. Diri dia lapak dia boleh, tapi anak dia lapak dia tak sanggup. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan apabila Allah perintahkan kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam satu perintah yang cukup susah. Sebab bukan sekadar nak suruh anak dia pergi sekolah ke, nak suruh anak dia pergi camp ke, nak suruh anak dia mungkin pergi basuh baju ke, nak suruh anak dia mungkin buat kerja-kerja berat ke, tidak. Tapi perintah dia untuk sembelih anak dia sendiri. Dia kata dekat anak dia, wahai anak aku ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku telah melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, bahwasanya aku menyembelih kamu. Aku lihat dalam mimpi aku bahwasanya aku ini azbahuk, aku sedang sembelih kamu. Bukan aku telah sembelih, aku sedang sembelih. Dia kata, fanzur, maka kamu lihatlah apa pandangan kamu. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak boleh keluar, nak bagi tahu dekat anak dia Allah perintahkan untuk sembelih kamu ni bukan satu benda yang senang. Dahlah benda itu susah pada diri baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia terpaksa bagi tahu kepada anak dia, aku nak kena sembelih kamu. Apa jawab baginda Nabi Allah Ismail, anak kepada baginda Nabi Allah Ibrahim? Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapa aku, kau laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Wahai bapa aku, kau buatlah, kau laksanakanlah apa yang bima tu'mar, dengan apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan senang seorang anak nak menyebutkan kepada bapa dia, buatlah seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Hatta terpaksa korbankan dirinya sendiri. Kita boleh buat macam tu? Tak bolehlah kita, tuan-tuan. Susahlah kita. Sebab dalam jiwa kita itu mungkin berbeza. Kita ni sampai pukul berapa ni Ustaz Faizi? Sampai bila-bila kah? Sampai pukul 9 je. Okey. Oh, tak masuk slot mic lagi ni. Baru mukadimah. Okey. So tuan-tuan dan puan sekalian, bukan kita yang mulakan perjuangan ini. Dan kita juga sebut wa ma kana minal muslimin, wa ma kana minal musyrikin, dan kita bukan daripada orang-orang yang syirik. So tuan-tuan dan puan sekalian,
oleh kerana kita tahu bukan kita yang memulakan, kita sedarlah kita ni bukanlah hebat sangat sebab kita bukan yang memulakan. Kita hanya menuruti perjuangan dan perjalanan Nabi-Nabi terdahulu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kita haraplah sangat-sangat supaya Allah SWT terima kita ini sebagai hambanya yang insyaAllah mendapat kebaikan dengan kita menganuti agama yang sebenarnya ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ni diminta untuk share sedikit tentang Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Tuan-tuan, kalau siapa yang ada phone, semua ada Facebook tak di sini? Ada Facebook? Weh, ramai ada Facebook Maknanya kebanyakan kita ni ada smartphone. Tak ada? Oh, dadam aku tak ada. Okey, siapa yang ada Facebook, saya bukan, I'm not promoting Facebook, tapi I'm promoting MAIPS ni. Cuba tuan-tuan tengok teks. Kita pergi kepada kelas IT pula sekarang Tuan-tuan buka di Facebook tuan-tuan, tekan dekat search tu, find, carilah, buka-buka Facebook. Oh tak ada. Oh tak ada ni. Ustaz, apa kita punya ni? Kita punya hotspot ni? Tak ada tak apa. Kalau tak ada pun boleh share dengan member. Cuba tuan-tuan cari Majlis Agama Islam Perlis. Cari, buka. Dah jumpa dah? Dah jumpa dah? Ada jumpa logo yang bulat tu ada? Yang macam tu. Mana logo dah? Tu, yang nombor 2 tu, nampak? Nampak logo tu? Okey. Like dekat situ. Like tu. Dah like dah? Siapa tak like tak boleh balik. Dah like Okey, cukup. Buka dekat Internet Explorer tuan-tuan. Tahu tak Internet Explorer ataupun Internet Launcher? Ada? Buka dekat web lah. Carilah mana-mana ni. Tuan-tuan tekan www. Dah tekan dah W. Kenapa tak ramai yang buat? Saya cakap kalau tak buat saya tak pergi balik. Tekan lawak. Tuan-tuan tekan dekat Internet Launcher tuan-tuan, tekan www.maips MAIPS macam tu. Semua huruf kecil lah www.maips.gov.my. Dapat? Saya pun belum buat lagi. Cuba tuan-tuan buat. Dapat? Okey. Jadi kita tengok sikit. Itulah dia Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis. Okey. Tak apa, sambil-sambil saya cerita ni, tuan-tuan scroll sikit lah apa yang ada dekat MAIPS website tu. Ya, inilah website ataupun portal kita, dan tuan-tuan tengoklah sikit apa berita-berita yang ada dekat situ. Cuba tuan-tuan tekan dekat sebelah sidebar tu yang ada laman utama, nampak? Tak ada sidebar? Tahu kan? Okey. Tuan-tuan tekan dekat mengenai MAIPS, tekan. Dapat? Oh, dapat? Okey. Dah. Tuan-tuan tekan dekat visi, misi dan objektif. Dapat? Dapat Okey, bagus. Saya tak dapat lagi ni. Oh, tuan-tuan tak dapat juga? Masya Allah, tak dapat? Siapa tak dapat pendek umur? Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ni ataupun MAIPS ni merupakan satu agensi Badan Berkanun Negeri yang ditubuhkan bagi tujuan untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah dalam urusan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu di negeri Perlis. Tuan-tuan pun tahu kalau dalam pengasingan kuasa di antara federal dan juga state, di antara pengasingan kuasa di antara persekutuan dan juga negeri-negeri,
agama Islam serta adat istiadat Melayu itu diletakkan di bawah kuasa negeri. Tahu? Dalam perlembagaan negara yang menjamin kedaulatan negara kita ini. Ni masuk kuliah kenegaraan pula. Dalam perlembagaan negara menjamin kedaulatan dan kuasa negeri berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Semua negeri ada majlis agama Islamnya sendiri, betul tak? Tuan-tuan di Sabah pun ada, Sarawak pun ada, Johor ada tak? Melaka, Pahang, Kelantan, Terengganu, Perak, semualah, Kedah, Pulau Pinang, semua negeri ada majlis agama dan diletakkan di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. So same goes to Perlis ada majlis agama Islam, yang mana majlis agama Islam itu telah ditubuhkan. Di Perlis, MAIPS ini akan sampai usia 100 tahun pada next year. Tahun ini tahun 2019. Tahun depan tahun berapa? Tahun depan? Terima kasih, 2018. Tahun depan 2020 lah. Tahun depan 2020. Tahun depan 2020. Tahun depan 2020 maka cukuplah 100 tahun MAIPS. MAIPS ditubuhkan pada tahun 1920 di zaman ataupun di era almarhum Tuanku Sa'alwi Jamalul Lain. Tujuan dia ditubuhkan seperti mana saya sebutkan tadi, untuk melaksanakan pentadbiran agama Islam dalam negeri Perlis. Maka pentadbiran agama Islam dalam negeri Perlis itu diurus tadbir oleh MAIPS dan juga dengan agensi bersama dia, Majlis Agama Islam bersama dengan agensi bersama dia. Di bawah tu ada Jabatan Mufti Negeri Perlis, ada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, ada Jabatan Kehakiman Syariah yang mempunyai fungsi dan peranan bagi melaksanakan fungsi-fungsi Majlis Agama Islam. Termasuklah di Perlis ini kita melaksanakan fungsi dan peranan mu'alaf yang kita letakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Saya ingat sebagai negeri mempunyai prinsip yang sama, dilaksanakan fungsi dan peranan dakwah kepada non-Muslim, termasuklah dakwah kepada saudara-saudara baru di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam negeri masing-masing. Same goes to Perlis. Sama tak juga dengan Perlis, melaksanakan fungsi dan peran pelaksanaan fungsi dan peran dakwah itu diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Okey, saya tak nak sentuh itu sangat, tetapi mari kita lihat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Tengok balik dekat sidebar tu. Tuan-tuan pergi dekat mengenai MAIP tadi dan tuan-tuan lihat fungsi dan peranan kita. Yang ni yang mungkin saya sebutlah sikit sebab dia orang minta saya ceritakan tentang fungsi dan peranan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fungsi dan peranan MAIP ni adalah bergantung kepada kuasa yang telah diberikan. Peranan dan fungsi MAIP, tengok, diberikan kuasa melalui enakmen pentadbiran agama Islam Perlis, ya, dan fungsi dan peranan itu telah pun establish dan boleh dilaksanakan oleh MAIP dengan kuasa-kuasa yang telah dibenarkan untuknya. Yang pertama sekali, fungsi MAIP adalah untuk membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu di Perlis. Itu yang kita kena buat. Itu yang pertama. Pasal tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian selalu lihat, kalau tuan-tuan tengok dalam, cuba tengok dekat Facebook MAIP sekejap. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook MAIP, itulah fungsi-fungsi kita yang perlu untuk melaksanakan penasihatan, membantu Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam urusan-urusan agama Islam dan adat istiadat Melayu di Perlis. Kita yang menguruskan. Kita lah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan fungsi itu. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, tengok yang sebelah kiri tu. Cek. Okey. Dia memang macam mic kita Okey, yang kedua, kita juga berfungsi untuk menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di Perlis. Sebab itu di bawah MAIP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami tubuhkan beberapa NGO serta kita tubuhkan beberapa pusat di bawah kita. Saya ingat Majlis Agama Islam yang lain juga mempunyai pusat yang lebih kurang sama dan mereka mungkin lebih hebat daripada MAIP dan mungkin ada beberapa benda yang kita boleh berkongsi bersama-sama. Contohnya, di Perlis, untuk tujuan membantu ekonomi umat Islam, memang fungsi dan peranan MAIP dalam urusan zakat serta wakaf kita laksanakan. Jadi apa yang kita buat,
kita melaksanakan pengagihan sumbangan zakat kepada masyarakat yang perlu. Ya. Contohnya, kita tidak berpada-pada hanya sekadar mengagihkan zakat. Kita nak warga asnaf juga membangunkan diri mereka sendiri, keluar daripada kepompong kemiskinan. Kami tubuhkan satu akademi yang namanya Akademi Transformasi Asnaf MAIB, ATAM namanya. So akademi ini dia fokus untuk bukan sekadar memberikan latihan kemahiran kepada warga asnaf, tapi kita nak mereka itu diberikan peluang pekerjaan. Sebab kita tak nak hanya sekadar orang terima sumbangan tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Di Perlis kita wujudkan akademi itu, kita cari kerja untuk asnaf. Pasal tuan-tuan dan puan sekalian pun tahulah, bila kita duduk saja ni, rezeki tak datang bergolek. Nabi pun sebut dalam satu hadis, Nabi mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kepada mereka yang bangun pagi, yang berada pada waktu pagi. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatikanlah kepada umatku pada waktu pagi mereka. Sebab tu kita disuruh bangun pagi. Kalau kita duduk rumah pukul 10 baru bangun, ya, tunggu orang bagi sumbangan, kemudian kita viral. Kita bangun pukul 10. Kita kata, saya ni lapar, tak ada siapa bantu saya. Kita pun ambil gambar. Tak nampak ke saya lapar? Orang cakap tak nampak pun. Sedangkan kita disuruh untuk berusaha. Jadi kita kena usaha. So MAIB, Perlis, usaha tubuhkan pelbagai inisiatif. Kita ada kolaborasi dengan 14 organisasi, dan kita ada 24 program macam-macam dalam latihan kemahiran dengan kursus yang 3 bulan, ada kursus 6 bulan, dan mereka diberikan peluang pekerjaan setelah selesai daripada kursus itu. Dan ada sebahagian mereka yang gaji mereka mahal daripada gaji saya lagi, reaching RM8,000. Dia orang datang dekat saya, dia kata, Ustaz, kami ni ada duit, kami nak bayar zakat pula. Itu saya bangga dengan mereka, ya. Okey. Kemudian bukan setakat itu tuan-tuan, kita juga menjadi pemegang amanah tunggal bagi harta wakaf, nazar dan juga amanah. Diperoleh yang establish untuk menerima wakaf hanya MAIB saja. Semua nama wakaf ni kena letak di atas nama MAIB, macam masjid, sekolah agama, tanah-tanah wakaf, semua dinamakan di atas nama Majlis Agama Islam Perlis. Tidak letakkan atas nama individu, sebab nak menjaga kepentingan awam. Kalau letak atas nama individu, maka mungkin akan boleh dieksploitasi. Tapi kalau letak atas nama Majlis Agama Islam ini dimiliki oleh semua orang Islam, dan kita share dengan rakan-rakan kita yang non-Muslim. Kita share manfaat dengan mereka. Contohnya di Perlis sekarang ni kita laksanakan inisiatif wakaf tunai untuk membangunkan bangunan hemodialisis. Dah hampir 66% siap. Kalau tuan-tuan ada kesempatan ke Kangak, tahu tak Kangak? Tak tahu? Kangak tahu? Samalah, Kangak dengan Kangak tu sama. Dia lebih kurang dalam 7 km daripada sini. Dekat je. Tuan-tuan pergi ke sana, tuan-tuan akan lihat satu inisiatif wakaf tunai. Siapa nak sumbang kepada wakaf tu, kami galakkan. Sebab tuan-tuan ni bakal dapat sumbangan juga kan. Nanti siapa nak sumbangkan wakaf, kita galakkan. Sebab setiap saham wakaf itu akan dibangunkan untuk projek pembangunan pusat hemodialisis itu. Walaupun sumbangan itu rata-rata ramai daripada masyarakat yang Islam, kita juga alukan kepada non-Muslim. Kerana manfaat itu bukan hanya kepada orang Islam, non-Muslim juga mendapat manfaat. Kita nak we share value, kita nak share nilai yang sama, membantu orang, dan masyarakat sama ada Islam ataupun non-Islam mendapat manfaat daripada inisiatif wakaf ini. Okey. Kita juga menguruskan kutipan dan agihan zakat. Ini tuan-tuan tahulah, Majlis Agama fungsi dia melaksanakan fungsi dan peranan. Baru ni sebagai contoh, tuan-tuan pun tahu saya masih lagi dalam mode standby. Actually kami di Perlis menghadapi bencana ribut. Tuan-tuan tahu? Ribut apa baru ni berlaku, tahu tak? Oh, tak tahu juga. Apa? Oh, leukemia. Hebat tuan. Ada orang kata leukemia. Ribut tu berlaku dan hampir 1,000 rumah yang terlibat. InsyaAllah kami berusaha untuk agihkan sumbangan. Petang ni kita dah agih, dan sebahagian telah pun diagihkan sebelum ini. Hari ini juga kita akan sambung lagi agihan insyaAllah. Itu peranan kita. Dan kita nak masyarakat bersama-sama dengan kita membantu masyarakat. Kalau tuan-tuan lihat di Facebook, kalau tuan-tuan ada ruang nanti sambil tunggu kuliah yang berikutnya, scroll down dekat Facebook MAIB tadi. Dah like ke belum ni? Saya nak tengok naik 5 katis yang like Facebook MAIB. Sebab apa?
Tuan-tuan boleh lihat apa aktiviti yang kami lakukan. Dan insya-Allah aktiviti itu juga yang mungkin dilakukan, mungkin sebagainya lebih hebat daripada MAIP, yang turut dilakukan oleh Majlis Agama Islam, tuan-tuan dan puan sekalian. Tolong lihat tolong lihat Facebook itu. Kadang-kadang kita suka viral satu benda, tapi kita tak refer kepada mereka yang sepatutnya. Kenapa tidak diadukan masalah masyarakat, masalah asnaf sebagai contoh, terus kepada agensi yang melaksana. Kadang-kadang bila kita rujuk, kita tahu orang tu mungkin dah dapat dapat sumbangan dan sebagainya, dah dapat perhatian masyarakat. Okey. Dan kita menjadi badan induk untuk pengubalan berhubung dengan agama Islam dan pentadbiran di negeri Perlis. Yang berkaitan dengan agama Islam di Perlis, kitalah yang menjadi badan induk yang menggubal. Apabila ahli-ahli majlis bersetuju untuk melakukan sesuatu inisiatif, maka itulah yang akan dilaksanakan insya-Allah di negeri ini. MAIP dan juga mu'alaf, ya. Di Perlis ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang non-Muslim serta yang new Muslim. Kita bagikan perhatian. Sebab apa? Sebab seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Kita nak share kesejahteraan dan keamanan yang ada dalam negara kita. Sebagai contoh, di Perlis ni kita tubuhkan One Center Malaysia yang menjadi organizer utama lah, leading agency dalam pelaksanaan program yang tuan-tuan hadir pada kali ini. Sebab apa kita tubuhkan One Center? Sebab kita nak masyarakat Islam dan masyarakat non-Muslim didekatkan dan diberikan kefahaman yang sebenarnya tentang agama. Kadang-kadang orang salah faham apakah itu ajaran agama, apakah itu ajaran yang ditambah kepada agama, apakah itu perintah Allah ataupun itu dilaksanakan hanya sekadar ikut-ikutan. Kita nak diberikan kefahaman yang sebenar tentang agama kita. So kita nak memberikan persepsi yang baik tentang agama kita. Kita tak nak orang mungkin fobia dengan agama Islam. Kita tak nak orang salah sangka dengan apa yang kita lakukan. Contohnya baru ni kita melaksanakan ibadah korban. Orang nampak kita ni menyiksa binatang. So dengan One Center itu memberikan penerangan, pemahaman kepada masyarakat, mendekati, melaksanakan dialog interfaith dengan masyarakat non-Muslim supaya mereka faham kenapa kita laksanakan. Tuan-tuan, di Perlis kita benarkan non-Muslim masuk ke dalam masjid supaya mereka tahu apa yang kita lakukan. Berapa siri program yang dilaksanakan. Kadang-kadang diorang tak tahu kita ni semayang. Diorang tak tahu kita panggil hayya 'alas salah. Mereka tak tahu. Bayangkan selama hidup mereka dalam tempoh berapa tahun, mereka dengar orang panggil hayya 'alas salah, dia pun dengar. Dia orang terror, tahu sebutan hayya 'alas salah pun diorang tahu. Sebab 5 kali sehari dengar. Orang Islam pun kadang-kadang 4 kali je dengar. Sebab subuh dia tak bangun. Ya, kadang-kadang asar tak dengar. Tak dengar pun hayya 'alas salah sebab dia tidur. Orang boleh kata tidur. Dia tidur. Dia tak dengar. Mereka mungkin dengar, tapi mereka tak faham apa kita sebut. Mereka tak tahu dalam masjid adanya ini orang panggil apa, tahu tak orang panggil apa tu? Tu yang ada macam mic tu. Apa orang panggil tu? Minbar. Dia tak tahu apa mimbar. Dia tak tahu apa mihrab, apa benda yang kecil kat depan tu. Dia tak tahu apa mihrab. Dia tak tahu Al-Quran. Dia tak tahu apa benda yang kita buat. Kadang-kadang dia tanya, ini tiang-tiang ni sembahyang kat sini ke? Dia tanya kita sembahyang tiang ke? So kita berikan kefahaman kepada mereka tentang apa yang kita buat, apa yang kita sebut, supaya mereka tahu kita nak share kesejahteraan dalam agama kita. So kita tubuhkan One Center. One Center melaksanakan fungsi itu. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan beberapa siri penerangan dan rata-rata memberikan feedback positif. Selain daripada itu, Perlis antara negeri yang memfatwakan keharusan sumbangan kepada masyarakat yang belum lagi Islam untuk memberikan persepsi yang benar tentang agama. Contohnya, ada orang yang non-Muslim berada dalam suasana Islam, yang tinggal bersama semangat kejiranan Islam, tapi mereka tidak diberikan perhatian oleh masyarakat Islam. So di Perlis kita ada fatwa yang mengharukan sumbangan zakat kepada non-Muslim dengan tujuan memberikan persepsi yang positif tentang agama. Alhamdulillah,
dengan sedikit sumbangan itu memberikan satu kefahaman yang jelas kepada mereka. Ini dilaksanakan di Perlis, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah sedikit yang saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang apa yang kita buat di Perlis ini. Sebab itu kita nak rakan-rakan yang non-Muslim sedikit sebanyak mendapat intipati daripada pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam tempoh 3 hari 2 malam di Perlis ini. Dan tuan-tuan yang datang ke Perlis ini, insya-Allah balik nanti menyampaikan mesej kita. Tuan-tuan datang pada kali ini berhimpun, balik sampaikan dakwah kepada rakan-rakan kita, memberikan persepsi yang harmoni tentang agama, memberikan masyarakat yang lain, bukan setakat tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan, balik nanti share juga value yang sama dengan orang lain. Betapa pentingnya untuk kita memahami agama yang sebenarnya, agama yang bersih, yang tidak ada tambahan, yang tidak ada pengurangan. Kita nak agama yang tulen daripada apa yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW yang kita anuti ini, yang kita laksanakan dalam hidup kita. Dan itu insya-Allah akan memberikan persepsi yang baik kepada rakan-rakan kita. Di Perlis contohnya, beberapa fatwa kita itu memberikan persepsi yang baik. Mungkin ada yang tidak menghargai, contoh baru ni kita korban, betul? Tuan-tuan bagi tak daging korban kepada masyarakat yang non-Muslim? Bagi tak? Bagi tak? Katalah kita sembelih kambing, kita ada daging. Tuan-tuan ada rakan-rakan yang non-Muslim lagi, ada keluarga yang non-Muslim lagi. Tuan-tuan bagi tak dengan diorang? Di Perlis kita melaksanakan perkara ini. Kita berikan daging korban kepada rakan-rakan yang non-Muslim. Yang boleh makan lah, ada yang tak boleh makan, tuan-tuan pun tahu kan. Ada yang tak boleh makan. Yang vegetarian kita tak bagilah. Kalau dia vegetarian, kita bagi pula kepada daging korban, marahlah dia. Dia nampak kita insulting them. We are seen as insulting them. Kita tak nak begitu. Contohnya memang dia makan, dia pula peminat tega nasi Arab kambing. Lapak-lapak ni sebut nasi Arab kambing, sedap juga. Kita bagi kambing, daging kambing dekat dia, tidak salah bagi kita. Kita berikan. Dan mereka share benda itu. Ini benda-benda yang saya ingat tuan-tuan dan puan sekalian, ambil beberapa perkara yang ada di Perlis ini insya-Allah, dan kita harapkan message. Saya tahu tuan-tuan balik nanti, mungkin tuan-tuan dan puan sekalian berada dalam suasana masyarakat yang mungkin berbeza daripada sini, tapi mungkin mesej keamanan, mesej untuk nak share, nak berkongsi kebaikan itu, insya-Allah sama-sama kita dapat daripada program kita dalam tempoh masa ini, insya-Allah. Saya ingat itulah sedikit yang saya nak sampaikan dalam pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah terus menerus istiqamah, ada semangat untuk terus menerus menghayati agama ini. Dan Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian dalam pertemuan yang sedikit pada pagi ini. Dan saya rasa bertuah kerana dapat share bersama dengan tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf 5 minit terlebih, saya minta maaf, mungkin mengganggu time tuan-tuan nanti. Harapnya dihalalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.